Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu cikgu sekali lagi pada pembelajaran kita, ya, PDPR kita pada hari ini. So, hari yang bertuah ni lah, ya. Kita akan teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan kemahiran proses sains. So, cikgu harap semua murid bersedia dan cuba memahami topik kita pada hari ini dengan lebih jelas. Okey, selamat belajar. Okey, baik. Sekarang cikgu akan terangkan satu persatu kemahiran proses sains yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, seperti yang kita tahu, kemahiran proses sains ada 12, ya, tetapi cikgu tak fokuskan ke 12 pada hari ini. Ya, insya-Allah kita akan belajar bersama-sama. Insya-Allah cikgu akan fokuskan lebih kurang 4 atau 5 kemahiran untuk kita belajar bersama-sama. Okey. Baik. So, kemahiran yang pertama, ya, kalau kamu ingat lagi minggu lepas cikgu ada bagi kamu nota, ya, untuk disalin dalam buku nota sains, ya. So, hari ini cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut tentang kemahiran proses sains tersebut. Okey, ini adalah 12 kemahiran yang cikgu sebut tadi, ya, iaitu memerhati, mengelas, mengukur dengan menggunakan nombor. Okey. Kemudian ni yang antara yang akan kita sentuh hari inilah, mengelas. Okey, mengukur dengan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, dan insya-Allah kita akan sentuh tentang berkomunikasi. Ya, yang lagi 6 tu insya-Allah kita akan bincangkan pada pembelajaran kita yang akan datang. Okey. Selain itu kita akan sentuh juga tentang pada pembelajaran yang akan datanglah, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa, ya, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan membuat eksperimen. Okey, itu adalah antara kemahiran proses sains yang perlu kamu kuasai, ya. Jangan risau, hari ini cikgu akan bantu kamu untuk memahami 6 kemahiran terlebih dahulu. Sila beri perhatian, ya. Okey. Baik, kita pergi ke kemahiran kita yang pertama, iaitu kemahiran memerhati. Okey, apa itu memerhati? Ataupun kalau di dalam soalan ataupun dalam buku, ya, kamu akan berjumpa dengan perkataan pemerhatian. Samalah, ya, iaitu kemahiran memerhati. Okey, kemahiran memerhati ini ialah proses di mana kita mengumpulkan maklumat tentang objek atau fenomena menggunakan sebahagian ataupun semua deria. Okey, ni perkataan yang sangat penting untuk kamu lah. Ya, perkataan yang penting dekat sini ialah semua deria. Okey, nah, semua deria. Baik, apa itu deria? Kalau kamu ingat lagi minggu lepas cikgu dah bagi nota kepada kamu, ya, bila kita nak buat pemerhatian, kita mesti melibatkan 5 deria, ya, berdasarkan objek ataupun fenomena yang diberi kepada kita, ya. Sebagai contoh, deria penglihatan, deria pendengaran, deria hidu, deria rasa dan juga deria sentuhan. Bila kita nak buat pemerhatian, kita kena guna deria-deria yang berkaitan seperti cikgu sebut tadi. Nah, selain daripada itu, memerhati juga kita boleh lakukan dia secara kualitatif. Kualitatif tu apa, cikgu? Kualitatif tu ialah dari segi bilangan. Dari segi sifat-sifat fizikal dia. Contohnya dari segi saiz dia, dari segi warna dia, dari segi ketinggian dia, ya. Dari segi kita tengok persembahan dia lah. Tu kualitatif, kualiti, ya. Dan satu lagi kita boleh buat pemerhatian secara kuantitatif. Kuantitatif tu apa dia pula, cikgu? Kuantitatif tu ialah dari segi bilangan. Bilangan. Okey, banyak ke sedikit ke, 1 ke 2 ke 3 ke, lebih besar ke lebih kecil ke. Itu kita sebut sebagai kuantitatif, kuantiti, ya. Okey, pengetahuan konsep diperlukan dalam pemilihan dan penaksiran pemerhatian yang dibuat. Okey, itu berkaitan dengan pemerhatian. Okey, seterusnya kita lihat pula kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran
Ni pas tak perlu Okey, kemahiran mengelas. Sebelum tu cikgu cerita sikitlah bagaimana kamu nak membuat pemerhatian. Ni kalau kamu perasan tadi cikgu dah terangkan ya. Kita guna deria, yang 5 deria cikgu sebut tadi ya, kualiti, mengenal pasti kualiti. Okey, memperihalkan perbezaan ataupun persamaan ya. Kita nak tengok yang kalau dia bagi dua benda, dua objek, apa perbezaan antara dua objek itu, apa persamaan antara dua objek itu. Kita perihalkan, kita cerita tentang perubahan yang berlaku daripada pada akhir eksperimen apa berlaku. So ini adalah contoh-contoh petunjuk untuk kita buat pemerhatian. Okey, seterusnya kita pergi ke proses mengelas. Mengelas, proses memerhati dan mengenal pasti perbezaan dan persamaan antara objek dan sifat ataupun fenomena. So kita lihatlah kepada satu objek tu, kita cuba asingkan objek-objek tersebut mengikut ciri-ciri sepunya mereka. Ciri-ciri sepunya ni maksudnya ialah ciri-ciri yang sama yang terdapat pada objek tersebut. So kita asingkan dia kepada kumpulan masing-masing. Okey. Baik, seterusnya contohlah ni contoh ya, kalau kamu diberikan beberapa helai daun, kamu diminta kelaskan daun tu. So macam mana kamu nak kelaskan daun tersebut? Okay, yang pertama mungkin kamu tengok ciri-ciri dia. Kalau daun bentuk bujur, letak satu kumpulan. Kalau bentuk panjang, kita letak satu kumpulan. Macam itulah. Okay, ini petunjuk bagaimana kamu nak buat pengelasan. Ya, yang pertama kena kenal pasti ciri umum kumpulan tersebut. Ciri umum tu macam cikgu sebut tadilah. Kita tengok objek yang diberi tu. Okay. Kita kenal pasti objek ni, kita nak asingkan ikut ciri-ciri yang bagaimana yang terdapat pada objek yang diberi tu. Okey, contoh lain dia bagi haiwan dekat kamu kan. Contohnya dia bagi kucing, kambing, lepas tu itik, ayam. So kita nak asingkan 4 haiwan tadi mengikut kumpulan masing-masing, kita boleh kenal pasti ciri dia. So kita tengok, kalau kambing dengan kucing tadi ada 4 kaki. So kita letak dalam satu kumpulan. Itik dengan ayam tadi pula ada 2 kaki. So kita letak dalam kumpulan yang kumpulan satu kumpulan berbeza. Okey, tu contoh kita nak asingkan, kita nak kelaskan haiwan mengikut ciri-ciri yang terdapat pada mereka ya. Ni dia punya petunjuklah. So kamu boleh lihatlah. Okey, seterusnya kemahiran ketiga iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Okey, kemahiran ni sangat mudah ya. Kemahiran ini kita gunakan untuk kita membuat pemerhatian secara kuantitatif. Kuantitatif ni maksudnya melibatkan nombor, melibatkan angka. Okey, yang melibatkan penggunaan alat piawai. Bila sebut mengukur dan menggunakan nombor ni, dah tentu kita kena guna alat. Okey, kita guna alat. Okey, selain daripada tu, alat tersebut mestilah mempunyai unit piawai. Okey, dan cara kita nak ambil bacaan pun kena tepat. Ini adalah ciri-ciri yang kita gunakan petunjuk untuk membuat kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Yang pertama, boleh mengira dan membandingkan bilangan item dalam kumpulan yang berlainan. Okey, menggunakan nombor untuk merekodkan fenomena. Yang ketiga, kita bandingkan objek menggunakan nombor. Contohnya kalau pasu A ni daun dia ada berapa? Ada 5 helai. Pasu B pula ada 10 helai. So kita boleh bandingkan. Itu maksudnya mengukur dengan menggunakan nombor. Okey. Kemudian kita mencatat bacaan dengan tepat, mencatat unit dengan betul. Contohnya kalau dia guna unit sentimeter, meter, kilometer, itu unit. Memilih dan menggunakan unit yang piawai dengan betul. So bergantung kepada alat dan situasi yang diberilah. Kamu kena lihat kalau berkaitan dengan masa. Ingatlah apa unit piawai yang betul kita kena gunakan. Jam, saat dan juga minit. Ya, kalau dia gunakan untuk jarak kita gunakan meter, kilometer, sentimeter. Semua tu kamu dah belajar di tahun 4 dulu. Boleh mengenal pasti pola dalam jadual-jadual nombor. Kalau dia bagi dekat kamu jadual, kamu boleh baca jadual tersebut apabila diberi nombor-nombor pada kamu. Ya, kemudian menentukan kejituan ukuran tertentu. Kejituan ni maksudnya ukuran yang tepat lah. Menggunakan skala dan menerangkan nisbah. Contoh dia, skala yang digunakan 1:5. Itu sebagai contoh je lah. Ya, yang penting kamu tahu bagaimana nak buat
kemahiran mengukur menggunakan nombor, ya. Okey, baik, seterusnya kita pergi kemahiran yang keempat, iaitu membuat inference. Yang ni kebanyakan murid selalu menghadapi masalah, ya, kepada mereka. Mereka kata sukar untuk menjawab soalan inference. Sebenarnya senang saja, ya. Inference ni adalah proses di mana kita buat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau objek berdasarkan pemerhatian kita. Ingat balik, tadi nak buat pemerhatian macam mana? Kita guna deria dari segi kita melihat apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa. So kita kaitkan dengan inference, ya. Kita buat kesimpulan awal berdasarkan pemerhatian kita tadi. Alright. Sebagai contoh, bila kita makan gula, kita rasa manis, kan? So kita kata gula rasanya manis. Bila kita nak buat inference, kenapa gula itu manis? Gula manis sebab apa? Sebab apa? Sebab gula digunakan di dalam minuman pun boleh, gula digunakan dalam masakan pun boleh. Tu maksudnya penerangan lah, kita terang. Alright? Baik. Seterusnya, inference ni kita buat berdasarkan pengalaman kita yang lepas, di mana kita gunakan ia sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal. Dan kesimpulan yang kita buat itu mungkin benar, mungkin tidak. Paling mudah sekali inference yang selalu kamu buat, selalu kamu lakukan, cuma mungkin kamu tak sedar bahawa itu adalah contoh inference. Kadang-kadang mak tanya, abang dah siap dah ke kerja rumah hari ni cikgu bagi? Belum siap mak. Belum siap tu maksudnya pemerhatian. Bila mak tanya kenapa tak siap? Kenapa? Bila kenapa tu nanti kamu akan bagi macam-macam alasan. Alasan itulah inference sebenarnya. Kamu kata, alamak tadi abang sakit perut lah. Mak tak balik kerja lagi, handphone tak ada lah. Buku abang cari tak jumpa lah mak. Abang tertidur lah mak. Abang sakit perut lah mak. Itu ialah inference. Kita terangkan, okay, kita buat satu kesimpulan kenapa perkara tersebut berlaku. Tu inference. Tengok ni gambar ni, dia duduk bawah cahaya matahari, kan? Macam inference kita boleh buat. Dia akan demam, ya. Nanti mungkin mati ke terlampau panas. So itu inference lah, kita buat kesimpulan awal. Ya, kesimpulan awal. Ni petunjuk untuk kita buat inference. Macam cikgu sebut tadilah, kita gunakan maklumat daripada pemerhatian, kita buat kesimpulan awal, ya. Membuat pelbagai tafsiran, macam cikgu sebut tadi, kan, buat macam-macam tafsiran tadi, sebab apa kerja sekolah tak siap, macam-macam lah pelbagai tafsiran kita buat, kan. Mengenal hak-hak inference. Dan inference ni mesti logik, dia mesti logik berdasarkan sesuatu peristiwa tersebut. Jangan bagi alasan yang tak logik lah, jangan bagi penerangan yang tak logik. Sebagai contoh, kenapa Aminah tak datang sekolah hari ni? Cikgu, saya tahu cikgu dia tak datang sekolah sebab apa? Dia kahwin. Tu alasan yang tak logik lah. Penerangan yang tak logik. Kesimpulan awal yang tak logik. Tapi kalau kita kata, cikgu Aminah tak datang, dia sakit perut lah cikgu. Sebab apa kita kata dia sakit perut? Sebab kita nampak semalam dia dah bagi tahu kita, kan, dia tak sihat, dia rasa perut dia tak selesa. Itu ialah inference, ya. Cikgu dia sakit gigi. Itu juga satu inference yang logik, ya. Okey, seterusnya kita tengok tentang meramal. Apa itu meramal? Ini proses yang kelima, ya. Proses untuk menentukan dan menjangkakan peristiwa yang akan berlaku. Peristiwa tu belum berlaku, tetapi kita buat jangkaan awal. Sebagai contoh selalunya kalau kamu tengok di hari siang tiba-tiba gelap. Biasanya kamu kata apa? Mak, hari nak hujan ni. Adakah hujan dah turun? Belum. Tapi kamu buat jangkaan awal berdasarkan apa pemerhatian kamu. Kamu lihat langit dah gelap. Bila langit gelap, biasanya pengalaman kamu hari akan hujan, ya. Dan jangkaan tersebut pun belum tentu betul-betul akan berlaku. Sebab tu kita kata jangkaan peristiwa, jangkaan yang akan berlaku. Tu jangkaan, ya. Meramal adalah satu jangkaan. Okey, baik. Ini petunjuk untuk bagaimana kita nak buat meramal, ya. Kita guna data yang lepas, ya, ataupun kita guna pengalaman kita yang lepas lah. Dan kita gunakan pola sebagai bukti.
Kita tengok berdasarkan hasil yang pernah berlaku, ya. Kita buat jangkaan daripada pengalaman kita yang lepas, kita lihat data-data yang lepas, so kita boleh buat jangkaan apa yang akan berlaku. Satu lagi, ramalan ni bukan teka-teki, dia bukan teka-teki, sebab teka-teki ni dia adalah satu mainan macam itulah. Tapi kalau ramalan ni kita buat jangkaan berdasarkan peristiwa yang pernah berlaku. Ramalan ni sama juga macam inference tadi, dia mesti logik, ya, mesti logik. Okey. Okey, baik. So sekarang tiba waktu untuk kita membuat latihan sebagai aktiviti pengukuhan kita berdasarkan penerangan yang telah cikgu berikan tadi, ya, iaitu tentang beberapa KPS yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, semua murid sila ambil buku modul yang telah dibeli daripada pihak sekolah. Gambar buku tersebut macam ni, ya. Sukses A+, Sains KSSR tahun 5. Pastikan semua murid sudah ada buku ni, ya. Sebab pihak sekolah pun dah maklumkan untuk semua murid dapatkan buku tersebut. Okey, baik. So sekarang semua murid buka muka surat yang pertama, ya. Di sini ada sedikit penerangan apa yang cikgu terangkan tadi. Kamu boleh baca lah, ya, daripada nombor 1 sehingga nombor 3 tu. Ini adalah sebagai nota ringkas lah untuk kamu. Okey, apa yang kita nak buat? Semua murid perhatikan soalan di bawah tu, ya. Ni cikgu pandukan murid-murid bagaimana nak menjawab soalan tersebut. Dengar elok-elok. Okey, baik. Okey. Perhatikan rajah di bawah, kemudian jawab soalan berikut. Jawab soalan berikut. So dekat sini dia bagi 2 buah pokok, ya. Dia bagi 2 buah pokok. Okey. Kemudian dia kata apa dekat situ? Dia kata apakah alat? Apakah alat? Okey, apakah alat yang digunakan? Apakah alat yang digunakan ya. Alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian anak pokok X dan Y. Kalau kamu perasan, ini ialah kemahiran yang kita sebut tadilah, ya. Dia boleh jadi kemahiran mengukur menggunakan nombor pun boleh ada di sini, dan di sini juga ada kemahiran memerhati untuk kamu, ya. Kamu lihat pokok ni dia ada bagi pokok X dan pokok Y, ya. Apakah alat? Dia tanya kita alat. Senang je, alat, alat apa yang kita gunakan untuk mengukur ketinggian murid-murid? Jawab, tulis dekat jawapan di bawah tersebut, ya. Tulis dekat jawapan di bawah. Alat, dia nak alat sahaja yang tu, ya. Okey, kita tengok pula pada muka surat yang kedua, bandingkan bilangan daun, ya. Bandingkan bilangan daun pada anak pokok. So dekat situ dia kata bandingkan. Sila garislah kata kunci dekat situ, ya. Bandingkan bilangan daun. Yang ni pun juga kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor yang cikgu sebut tadi tu. Okey, pada daun X dengan Y. Kamu bandingkan sajalah. Tengok balik pokok X tadi ada berapa daun, pokok Y ada berapa daun. So jawab soalan tu. Okey. Mudah saja kan? Okey, so selesai soalan yang kedua. Okey, so selesai soalan kedua. Soalan yang seterusnya pula, soalan yang ketiga, apakah deria yang digunakan? Apakah deria? Bila deria ni dia berkaitanlah dengan pemerhatian tadi. Ingat balik, ada 5 deria cikgu sebutkan tadi kan? Digunakan semasa membanding daun, ya, membanding daun antara pokok X dengan pokok Y. So kita guna apa? Kita guna rasa ke kita guna penglihatan? Kalau rasa kita guna lidah, penglihatan kita guna mata. So kamu bandingkan daun tadi, pokok tadi, guna deria yang mana? So jawab. Okey, senang saja kan? Okey, soalan B. Soalan B, kelaskan. Ni kemahiran mengelas.
Kelaskan tumbuhan di bawah mengikut ciri-ciri khas. Ini dah belajar darjah 3 dulu dah ya. Untuk melindungi diri daripada musuh. Tengok pokok durian dia guna apa? Pokok durian dia guna duri kan. Pokok getah dia guna getah. Pokok keladi sama juga ya, guna getah. Dan dia boleh menyebabkan kegatalan ya. Pokok tembakau dia mengeluarkan bau busuk. Pokok apa lagi tu? Sekejap pokok tebu. Tebu juga dia menggunakan duri yang halus ya, untuk melindungi diri dia daripada musuh. Cendawan dia menggunakan racun ataupun getah dia ya, racun lah. Pokok buluh sama juga, iaitu buluh halus. Pokok pakma dia mengeluarkan bau yang busuk. Pokok kaktus dia menggunakan duri dia. Dan juga pokok pompong dia mengeluarkan racun. Kemudian kamu kelaskan sajalah dalam jadual yang diberikan dekat sini. Ni ya. So kamu pilih balik tadi. Yang berduri tajam, pokok apa yang guna duri tadi? Sebagai contoh, durian. Lagi pokok apa lagi? Berbulu tajam. Berbulu halus. Pokok apa yang menggunakan bulu halus tadi? Menghasilkan getah. Pokok mana yang menghasilkan getah? Cari dalam gambar yang tadi ya. Sehinggalah menghasilkan bau. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan dengan meletakkan bilangan cube ais yang berbeza ke dalam sebuah bikar yang berisi 200 ml air didih. Cube ais itu mempunyai saiz yang sama. Ya, saiz yang sama. Okey. So dia bagi ni, ni kita panggil berkomunikasi tadi ni, kalau kamu ingat jadual ni kan. Kamu boleh baca, ada dekat situ angka-angka kan. Bilangan cube ais kosong, suhu air dia 100. Bilangan cube ais 5, suhu dia 96 darjah Celsius. Okey, bilangan cube ais 10, suhu dia 92 darjah Celsius. Apabila bilangan cube ais 15, suhu air ialah 88 darjah Celsius. Okey, di sini kita akan gunakan kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor juga ya. Okey, namakan satu alat. Namakan satu alat. Dekat sini dia bagi tahu dah. Guna alat. So kita gariskanlah. Gariskan alat. Alat apa kita guna untuk mengukur suhu? Suhu kita guna apa? Macam kamu pergi ke pasar raya tu, kamu nak masuk pasar raya. Ya, kamu pergi sekolah. Kita nak ukur suhu, guna alat tu nama apa? Tulis dekat sini. Okey, tulis dekat jawapan di sini ni. Alat apa kita guna untuk ukur suhu? Untuk ukur suhu. Ingat baliklah untuk ukur suhu. Okey, cikgu tanda. Nanti garislah. Gariskan ukur suhu kita guna alat apa. Right? Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2, dia kata berapakah suhu air apabila 20 ketul cube ais dimasukkan ke dalam air didih itu? Dia kata berapa bilangan ataupun berapa bacaan suhu apabila cube ais 20 ketul cube dimasukkan dalam air didih tu. Kita tengok dekat jadual kita tadi balik. Adalah 20 cube ais. Yang ni 5, 10, kemudian 15. Dia akhir dia 15 saja. So 20 di mana cikgu? Okey, 20 maksudnya dia berada selepas angka 15. So 20 ada di sini. 20 dia ada selepas 15. Dia ada dekat sini. Maknanya kamu kena tambahlah jadual kamu sendiri. So tengok beza dia. Kalau 100, kosong 100. Bila 5 dah jadi tinggal 96. Okey, beza dia 4 turun. Suhu dia kurang 4. Kalau 5 jadi 10. Bila tambah lagi 10 ketul ais, suhu dia makin berkurang. Makin berkurang. 96 tinggal 92. Maknanya kurang lagi 4 juga. Okey, kemudian 10 cube ais ditambah jadi 15 cube ais, suhu air makin kurang lagi sikit. Okey, so kurang lagi 4. Maknanya bila 20 cube ais dimasukkan, maknanya selepas 88 darjah Celsius, suhu ais tinggal berapa? Kamu tolaklah lagi 4. Tolak 4.
tolak 4. 88 tolak 4, kamu dapat berapa jawapan dia? So, jawapan itulah kamu letak dekat soalan B tadi. Soalan ini. Okey? So, ambil 88 tolak dengan 4. Tu cikgu bagi panduan dah tu macam mana nak jawab. So, jawapan tu tulis di soalan B. Okey? Cikgu harap jelas ya. Okey, kita pergi ke seterusnya, soalan yang soalan ketiga ya. Bukan soalan ketiga, soalan C. Antara berikut kedudukan mata manakah yang betul semasa kita mengambil bacaan pada termometer? Dekat sini kamu kena gariskan perkataan kedudukan mata. Nah, kedudukan mata. Tolong garis kata kunci yang cikgu sebut tadi tu ya. Okey, so kamu boleh garis macam ni lah. Cikgu tunjuk lah. Kamu cakap saja lagi kamu terlupa kan. Okey, gariskan kedudukan mata. Okey, bila kita nak ambil bacaan, kedudukan mata kita mesti betul ya. Ni pun kamu dah belajar di tahun 3 dulu. Alright. Tengok di muka surat 4 ya. Dia berada di muka surat 4 soalan dia. Ni dia. Tengok gambar rajah tu. Tang mana? Dekat mana kedudukan mata kita yang betul semasa kita mengambil bacaan pada suhu ataupun pada termometer. Suhu yang terdapat pada termometer ya. Kedudukan ini mata kita duduk ke atas. Dia ibarat dia macam ni lah, mata kita duduk kat sini. So kita kena macam kita pandang ke bawah. Adakah itu kedudukan yang paling tepat untuk bacaan? Kita tengok daripada atas kan. Adakah kita dapat jawapan yang tepat? Dah tentulah tak tepat kan. Okey, kemudian di tengah ni. Di tengah ini adalah bacaan yang ni kedudukan mata kita. Okey. So yang ni kita akan dapat jawapan yang tepat tak? Kalau kita duduk mata kita dekat sini, macam kita kena mendongak. Ni kita kena mendongak kalau mata kita duduk dekat sini. Mendongak ya. Kalau yang atas ni cikgu ulang, kita kena pandang ke bawah. Kalau mata kita di tengah ni, kita pandang separas dengan bacaan. Kalau kita ambil mata yang dekat bawah ni, kita kena mendongak ke atas untuk ambil bacaan. So, kamu pilihlah yang mana yang kedudukan yang akan menghasilkan bacaan yang paling tepat. Tu cikgu dah bagi gambaran dah kan. Okey, soalan seterusnya, jawab soalan berikut. Okey. Sekejap. Alright. Rajah di sebelah menunjukkan segelas air mineral. Ni ya, diperah ada limau dekat situ kan. Okey, beberapa biji limau nipis diperah ke dalam air itu. Pernah rasa limau nipis kan? Rasa dia macam mana? Rasa dia dah tentulah macam kan. Ramalkan. Ni kemahiran meramal ya, kemahiran meramal. Okey, kemahiran meramal. Kemahiran meramal, kita garislah kata kunci untuk kemahiran yang kita nak jawab nanti ya. Kemahiran meramal. Apakah yang akan berlaku jika air itu diuji dengan kertas litmus biru? Okey, untuk pengetahuan kamu, di tahun 4 dulu kamu sudah didedahkan dengan kertas litmus. Kertas litmus ni ada dua jenis warna, iaitu kita ada warna biru dan ada warna merah. Okey, kertas litmus biru dia akan bertindak balas terhadap bahan ataupun rasa makanan yang masam. Ya, dia akan tukar menjadi warna merah. Kalau kertas litmus merah pula, dia akan bertukar warna kepada warna biru jika sesuatu bahan itu rasa dia pahit. Yang tu kita panggil bahan beralkali. Ya, kertas litmus biru kalau dia tukar jadi merah, ya, itu kita panggil asid, ya, bahan makanan yang masam. Kalau kertas litmus merah dia tukar jadi biru, dia akan bertindak balas terhadap bahan yang pahit, iaitu bahan beralkali. Okey, so dekat sini cikgu pandu sedikitlah. Ya, mungkin tajuk ni memang kita tak belajar lagi, tapi cikgu dah terangkan serba sedikit tadi. Okey, baik. Okey, so cikgu tanda sekali lagi ya. Tu ramalkan. Okey, apa yang berlaku jika air itu diuji dengan kertas litmus biru. So, kamu boleh tulis kertas litmus biru. Tulis bagi comel lah. Okey, so kertas litmus biru. Ya, cikgu ulang balik kertas litmus biru bertukar menjadi merah. Okey, kertas
litmus, Allah tak elok sikit lah. Kertas litmus biru, kamu ejalah nah, biru bertukar menjadi merah. Eja. Okey, tu cikgu tulis simple lah. Kertas litmus biru tukar merah. Okey, yang di bawah dia beri satu inference tentang pemerhatian. Beri satu inference, gariskan inference tu ya. Okey, sebab apa dia tukar jadi warna biru kepada merah? Kerana limau nipis. Paling mudah kamu jawab ayat macam ni ya. Kerana ia asid. A-S-I-D. Asid. Kerana ia asid. Okey. Baik. Yang soalan C ni tak perlu kamu jawab lagi. Sebab cikgu tak sentuh lagi mendefinisi secara operasi. Okey. Kamu buat sampai soalan A dengan B cukup dulu. Ya, kamu buat soalan A dengan B tu dah cukup dulu untuk hari ini. Okey, cikgu berhenti dekat situ dulu. InsyaAllah minggu depan pembelajaran yang akan datang kita sambung lagi kemahiran seterusnya. Okey, cikgu harap murid cikgu dapat menjawab dengan baik ya soalan latihan hari ini ya. So jika ada masalah tengok semula bahan yang cikgu hantar tadi dan cuba fahamkan. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Baik, Assalamualaikum. Bye.